Okay, Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Yang tak ada kena senyap Sekejap. Kalau tak ada apa-apa senyap. Sekejap. Mic. Ayuh, belik. Sekejap ya. Okay, dengar suara. Dengar. Ada dua, Ustaz Ali. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yep. Okey. Nampak? Tegang sikit. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung subjek seterusnya, iaitu Tauhid, ya. Okay, kalau ada soalan boleh tanya Ustaz Ali. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita, sama-sama kita bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arham rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang baru sampai tu. Okay, hari ini ada berapa orang? Tengok. Hadiran. Ada 9. 8 lah termasuk Ustaz. Alia, Akif, Balqis, Kalis. Pakai nama betul lah Kalis. Ya Allah. Fasha, Azim, Anissa, Sumayah. Ni yang ada. Tapi tak apalah. Okay. Kita tengok subjek Tauhid. Kita dah sampai habiskan khurafat kan hari tu. Murtad, syirik, munafik, khurafat. Asma' husna lah sekali. Pun dah sentuh. Kita tengok balik. Munafik ingat tak semalam kita belajar sirah. Siapa namanya? Abdullah bin Hari Isnin. Hari Isnin. Abdullah bin Ubay. Munafik. Okey, ketika setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam berhijrah ke Madinah,
Ada seorang munafik yang terkenal, namanya Abdullah bin Ubay. Kita dah belajar dah Isnin hari tu. Okay. Di antara contoh orang munafik. Okay. Khurafat pun kita dah tengok itu. Okay. Tapi kita tengok sekali lagi. Khurafat ni apa dia? Khurafat ialah kepercayaan dan perbuatan karut yang bertentangan dengan tauhid dan syariat Islam. Apa saja perbuatan yang mengarut? Okey. Perbuatan yang karut yang bertentangan dengan agama Islam. Okey. Yang boleh membawa kepada syirik, minta pertolongan apa ni? Jin ke, benda-benda gaib ke, percaya benda-benda karut. Semua tu. Mandi safal lah sebagainya, membawa tuah, boleh membawa tuah. Kalau tak buat ni, membawa malang. Semua tu. Itu adalah kepercayaan khurafat. Okey. Dan perkara khurafat ini adalah antara paling kebiasaan dibuat oleh orang-orang Islam di Malaysia. Mereka tak tahu, ada yang tak belajar. Kamu nasib baik, Alhamdulillah. Allah bagi kamu rezeki untuk belajar khurafat tu. Jadi kamu boleh kenal macam mana amalan-amalan seperti khurafat yang perlu kamu jauhi. Okay? Kawan-kawan ke, ahli keluarga ke yang mengikut perbuatan yang buat amalan-amalan khurafat ni, kamu kena tegur. Sebab apa? Kamu dah belajar. Okay? Okay, habis. Nanti kita tengok balik. Kamu buat tak aktiviti? Okay, tak apa. Kita tengok dulu. Asma'ul Husna. Okay, kita tengok Asma'ul Husna ni nanti apa kamu akan belajar. Itu Ustaz dah suruh dah. Untuk apa dia? Hafal lagu kan? Nas'aluka ya man huwallah. Kan? Saya dah hafal kan? Tak susah. Lagu tu pun seronok. Nanti kita, sebelum kita habis kelas kita nyanyi. Okey. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, apa yang kamu dapat dari tajuk yang terakhir ini, pelajaran yang ke-8. Okey. Minggu ni kalau ada kita nak habiskan semua. Okey. Membaca dalil naqli Asmaul Husna serta artinya, menyatakan tujuan mengenal Asmaul Husna. Kenapa? Sebab kamu kena kenal nama-nama Allah ni. Menerangkan keistimewaan. Apa keistimewaan Asmaul Husna ni? Lepas tu membaca dan menyebut kalimah Asmaul Husna serta artinya. Jadi macam mana sebutannya sebetulnya. Maksud dia apa setiap satu tu. Lepas tu menghafaz. Yang kelima, menghafaz kalimah Asmaul Husna serta artinya. Bukan saja kamu boleh baca, bukan saja kamu boleh sebut dan bukan saja kamu tahu makna je, tapi kamu hafal dia. Bila Ustaz tanya, apa makna Ar-Rahman? Boleh jawab. Okay. Yang keenam, menyenaraikan kalimah Asmaul Husna. Kamu boleh senaraikan sendiri. 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. So, dialog apa adik-adik ni? Abang, berapakah bilangan Asmaul Husna? Adik nak tahu ya? Bilangannya ialah 99. Dan kena hafal Asmaul Husna tersebut. Abang dia hafal kot? Okay, kita tengok pengenalan dulu. Okay. Kita biasa dengar Asmaul Husna kan? Apa itu Asmaul Husna? Okay. Saya baca dulu pengenalan dia. Kalau ada soalan, tanya Ustaz terus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaannya. Kita dah belajar dah kelas kat sini. Okey. Jadi kita ada Allah mempunyai nama-nama yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah tu. Jadi sifat-sifat Allah itu adalah nama-nama Allah itu melambangkan kepada sifat-sifat Allah. Okey. Dan sifat-sifat Allah ini hanya Allah sahaja yang layak. Manusia, makhluk yang lain tak boleh. Okey. Kita mungkin boleh nak bersifat seperti itu. Contoh, Maha Penyayang.
kita nak jadi orang yang penyayang. Boleh. Tapi nak sampai tahap Allah Akbar. Nak sampai tahap penyayang Allah itu kita tak mampu lagi. Saya terpadam. Kita dah tahu 6. Okay, sorry. Okay. Dapat Nampak? Semua ada buku kan masing-masing kan? Ya. Okay, kita tengok. Allah mempunyai nama-nama yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaannya. Okay, ingat. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak dan berhak diberikan nama-nama yang sesuai dan selari dengan kesempurnaan dan keagungan. Okey. Yang pertama, Allah mempunyai nama. Allah mempunyai nama tu. Muka surat berapa? Muka surat 55. Allah. Okey. Jumpa? Surat 55. Okey. Allah mempunyai nama. Okey. Nama Allah menunjukkan keagungan dia, sifat dia. Okey. Kemudian Allah sahaja yang layak dan berhak. Okey. Hanya Allah sahaja yang layak dan berhak ke atas nama-nama tersebut. Jadi makhluk tak boleh dapat dapat nama tersebut. Sebab tu kalau kita nak namakan anak kita ke kan, kita nak namakan orang ke, kalau boleh, kalau mesti jangan namakan nama-nama Allah. Melainkan kita letak contoh hamba-Nya. Okey. Ar-Rahim. Kita tak panggil nama orang Ar-Rahim, kita panggil Abdul Rahim, hamba kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Faham tak? Okey. Kita tak panggil Ar-Rahim sebab Ar-Rahim ini nama Allah. Hanya Allah sahaja yang layak dapat nama tu. Okey. Okey, satu Allah ada nama. Jadi memang confirm pertama Allah ada nama. Nama-nama je. Nama-nama dia. Yang kedua, Allah sahaja yang layak nama tu. Ingat, yang kedua Allah sahaja yang layak. Jadi makhluk yang lain tak boleh dapat nama tu. Okey, dan yang ketiga, nama-nama Allah dinamakan Asmaul Husna yang bererti nama-nama Allah yang Maha Indah. Okey, Asmaul Husna. Asma ni namanya nama-nama daripada isim, ismun. Ismi Ali, ismuka, siapa nama kamu? Ismun. Bismillah, ismun dengan nama. Ismun tu nama. Asma, nama-nama. Lebih pada 3. Asma. Okey? Husna ni pada perkataan yang terbaik. Yang Maha Indah. Husna ni Maha Indah. Okey. Asmaul Husna tu dinamakan nama-nama yang banyak itu dipanggilkan nama Asmaul Husna. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, semua tu itu adalah tajuk dia adalah Asmaul Husna. Jadi bilangan nama Asmaul Husna ada sebanyak 99. Senang, 99. Samaniyatun watis. Samaniyah. Tis'atun wa tis'una 99. Nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran ialah lafaz Allah, iaitu sebanyak 2697 kali nama Allah. Allah tu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, alif lam lam ha. Dikira 2697 kali Allah tu sebut. Apa lagi lafaz Allah tu lah alif lam lam ha. Okey. Qurannya tebal tu. Okey, ada kiraan-kiraan dia tapi tak ada nak ceritakan. Okey. Baik. Kita tengok. Faham ya? Ada 4 yang kita sebut tadi. Pertama, Allah ada nama. Kedua, Allah yang berhak nama itu sebut. Kemudian dinamakan Asmaul Husna dan berapa bilangan dia? 99. Ingat tu je, tak banyak. 4 tu je.
Okey? Senang. Okey. Kemudian dalil naqli. Dalil naqli Asmaul Husna ni dalam Al-Quran kita tengok apa? Allah sebut apa berkenaan dengan Asmaul Husna ni dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ni Asmaul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Okey, apa Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-24? Allah berfirman apa? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Al-Khaliq. Al-Khaliq ni menciptakan. Al-Bari yang mengadakan. Al-Musawwiru yang membentuk rupa. Itu nama-nama Allah lah. Lahul asma'ul husna. Yang semua ni lah. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirun. Semua adalah asma'ul husna. Yang mempunyai nama yang paling baik. Yusabbihu lahu. Bertasbih kepadanya. Ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa, aziz, lagi maha bijaksana, hakim. Kat sini saja nama Allah ada banyak. Allah, Allah satu, Al-Khaliq dua, Al-Bari tiga, Al-Musawwir empat, Al-Aziz lima, Al-Hakim enam. Nampak tak? Okay, ayat ni saja dah ada 6 nama Allah. Okay. Jadi betul. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran. Allah sendiri mengatakan dia ada nama. Okay. Allah ada nama sendiri. Bukan orang lain yang cakap. Bukan Nabi yang cakap. Tapi Allah sendiri yang beritahu. Kat semua dalam Al-Quran yang Allah ada nama-nama dia. Yang nama-nama itu disebut Al-Asma'ul Husna. Okay. Tengok. Tujuan mengenal Asma'ul Husna. Kenapa kita nak kenal Asmaul Husna? Okey, sekejap. Sebelum Ustaz masuk sini, kita pergi kembali pada dalil tadi. Kena ingat, nama-nama Allah adalah macam kita kadang-kadang, kita namakan orang. Betul tak? Nabi Muhammad SAW pun banyak namakan nama-nama sahabat dia. Contoh isteri dia, Ya Humaira. Apa lagi? Saya ingat tak masuk pula. Tapi Nabi Muhammad dia namakan sahabat-sahabat dia. Okey? Kamu pun namakan kucing kamu namakan, kan? Kalau mak ayah kamu, namakan kamu sendiri sebagai anaknya, kan? Tapi Allah, tak ada orang lain yang namakan Allah, melainkan Allah sendiri yang namakan diri dia sendiri. Faham tak, Nama-nama yang 99 kita sebut ni adalah nama Allah yang Allah namakan diri dia sendiri. Bukan Nabi Muhammad reka-reka, bukan siapa reka. Yang kita pun tidak boleh mereka-reka nama Allah. Okey? Saya nak panggil nama Michael, tak boleh. Masa sebut dia tak boleh. Sebab Allah sendiri yang tahu, yang kenal dirinya. Okey? Kita sebagai makhluk, fikiran kita ni tak mampu nak fikir Allah macam mana. Kalau kita nak panggil orang tu, kita kena kenal orang tu, betul tak? Sebaik-baiknya kenal. Kita kenal orang tu suka bagi sedekah. Kita kenal orang ni, budak ni comel. Hai si comel. Okay. Kucing kita warna oranye. Hai Oyen. Kan? Kita namakan apa yang kita kenal, yang kita namakan tu. Tapi Allah sendiri yang kenal tentang dirinya sendiri, sifat dia sendiri. Jadi kita sebagai manusia, makhluk, kita tak mampu nak namakan Allah. Jadi Allah sahaja yang layak namakan diri sendiri. Okay, faham ya? Okay, kita tengok tujuan dia. Itu nanti. Okay, tujuan mengenal Asmaul Husna. Untuk mengenal Tuhan yang mencipta alam ini serta dapat memikir dan menghayati nama-nama tersebut yang mengandungi sifat-sifat ketinggian dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak kenal Tuhan. Nak kenal Allah lah, mengenal Tuhan. Tuhan yang macam mana? Maksudnya adakah kita kenal nama Allah tu? Kita nak jumpa Allah, kita nak gerak, Allah ada tangan ke? Allah ada kepala ke? Ada tangan?
Ada kaki ke? Tak. Kita bukan nak fikirkan Allah itu sebenarnya, tapi kita nak fikir ciptaan Allah tu. Faham tak? Kita kata Allah Maha Mencipta. Kita fikir Allah namakan dirinya Allah Maha Mencipta. Kita dengan nama tu kita tengok, oh Allah telah mencipta bukit, gunung ganang, awan yang tinggi, okey. Pokok-pokok yang hijau yang cantik, kan? Nampak tak? Kita hayati ciptaan Allah. Kita tengok dengan keindahan alamnya yang hebat ini, takkan hanya satu saja yang mampu menciptanya. Satu kuasa yang hebat, iaitu yang maha mencipta, iaitu Allah. Okay, ataupun Allah yang maha cantik. Kita tengok benda-benda yang sempurna yang paling cantik kat dunia ni. Mana Allah yang suka benda-benda cantik ni. Faham tak? Macam mana Allah maha mentadbir. Okay, macam mana matahari boleh pusing cantik ya, dengan bulan pusingnya, kita pusing matahari. Lepas tu bulan pusing kita. Okay? Tak panas sangat, tak dekat sangat matahari, hanguslah kita. Kalau jauh sangat matahari, bekulah kita. Macam mana cantik je. Susunan ni, siapa yang mentadbir? Mestilah ada yang paling maha berkuasa, iaitu Allah. Nampak tak? Dan Allah maha penyayang. Dengan kasih sayang Allah tu, kita boleh cuba menjadi seorang yang penuh kasih sayang. Okay? Nampak tak? Maksudnya dengan nama Allah itu, bukan kita nak fikirkan Allah tu sangat, tapi kita nak fikir apa ciptaan Allah tu. Okay? Sebab kita tahu diri kita tak mampu nak fikir tentang Allah. Sebab apa? Kita tak mampu pun, kita manusia yang fikirannya terbatas, terhad. Okay, mengandungi sifat-sifat ketinggian dan kesempurnaan Allah. Menghayati. Ni. Dapat memikir dan menghayati. Untuk mengenal Tuhan, supaya dapat memikir dan menghayati nama-nama tersebut. Okay? Untuk membentuk cara hidup dalam pelbagai aspek selaras dengan tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membentuk cara hidup. Okay, cara hidup kita. Kalau boleh kita nak jadi seorang yang sangat sempurna. Jadi nak jadi sempurna kena cari orang kata apa? Idola. Lebih kurang macam itulah. Jadi kalau Allah itu maha pemurah, kita jadi orang yang kuat bersedekah. Faham tak? Okay, dengan sifat-sifat Allah yang baik itu, kita cuba amalkan. Allah maha adil. Kita jadi manusia yang adil. Tak zalim. Okay? Nampak Mana dengan Asmaul Husna tu boleh membentuk cara hidup kita. Yang ketiga, garis apa yang Ustaz garis ni kamu garis. Yang ketiga, manusia juga dapat mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan betul dan fasih. Okey. Mengabdikan diri kepada Allah. Beribadah lah maksudnya. Mengabdikan diri ni mana beribadah. Jadi nak sebut nama Allah kena sebut dengan betul lah. Kita tengok zaman sekarang orang sebut nama Allah dengan nama-nama yang sebutan yang tak jelas, yang tak betul. Karim. Apa lagi? Rahman jadi Iman. Kan? Malikiu. Malikiu jadi Malik. Malik jadi Malikiu. Okay? Nampak tak? Nama Allah, so kalau kita ada kemampuan, tak setengah orang tak boleh sebut perkataan Arab ni, tapi kita orang Melayu kita boleh sebut, kita sebut nama Allah dengan apa yang Allah namakan. Betul tak? Kau Jabar, kalau kamu namakan kamu Jabar, kalau Ustaz jebuk Jabir, salah kan? Jamar. Kamu suka tak? Kamu tak suka kan? Main sebut-sebut nama kamu kan? Itu juga Allah. Allah dah namakan dirinya sendiri, kita cuba sebut nama Allah dengan betul dan fasih. Ni. Dengan betul dan fasih. Fasih maksudnya dengan jelas dan betul sebutan tu. Kalis. Jadi Kalis. Kali ke Kha? Kena tanya balik mak ayah kamu. Okay? Jadi dilimpahi rahmat dan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila membanyakkan sebutan dan sentiasa mengingatinya. Dan kena ingat, nama Allah adalah zikir. Nama Allah itu adalah zikir. Bukan biasa-biasa nama Allah.
Contoh ya. Ya Rahman, Ya Rahim. Sebut. Al-Malikul Kudus. Kamu nyanyi itu pun dipanggil zikir dan mendapat pahala. Okay? Zikir ni apa? Zikir ni mengingati Allah. Jadi dengan sebut nama Allah tu, mengingati Allah lah. Betul tak? Kalau Fasha, Ustaz sebut Fasha, Fasha. Oh, Ustaz Ali tengah ingat Fasha tu. Nampak tak? Eh? Contoh. Apa? Alia, Alia. Ngingau, Alia, Alia, Alia. Dia tengah ingat Alia tu. Contoh. Okay? Jadi dengan kita selalu sebut nama Allah, mana kita panggil Allah. Jadi kalau lagi-lagi kalau kita nak berdoa, kita sebut nama Allah tu dulu. Kita nak doa pasal apa? Kita nak minta doa Allah berikan kita rezeki. Panggillah yang Maha berikan rezeki. Faham tak? Jadi dengan sesuai dengan doa tu, apa yang kita nak tu, kita sebut nama Allah yang sesuai dengan doa yang kita nak sebut tu. Okay? Kita nak Allah ampunkan dosa kita yang Maha, Allah yang Maha Pengampun lagi mengasihi. Ampunilah dosa kami. Nampak tak? Dengan nama Allah tu bertepatan dengan apa yang kita hajat, apa yang kita nak doa kepada Allah. Itu antara caranya. Jadi macam mana nak tahu? Kena kenal lah. Kena belajar. Okay. Jadi kena dilimpahi rahmat dan kebaikan oleh Allah apabila menyatakan sebutan dan sentiasa mengingatinya. Okay, faham dah? Jadi nak beribadah kepada Allah, kita kena sebut dengan betul dan fasih. Okay, seterusnya. Manusia juga memohon kepada Allah melalui nama-nama yang indah. Ni yang saya sebut tadi. Okay, memohon kepada Allah, berdoalah. Memohon kepada Allah ni adalah doa. Melalui nama-nama tersebut. Dan boleh meningkatkan keimanan seseorang serta dapat menghapuskan syirik. Syirik ni menyekutukan Allah lah. Kalau kita sentiasa berzikir, mengagungkan Allah, kita tak ada masa nak fikir, bukan. Kita dapat yakin, beriman, iman kita makin bertambah. Kita lebih yakin yang tiada Tuhan selain daripada Allah. Sebab apa? Kita selalu ingat. Kita selalu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi tak ada Tuhan selain daripada Allah yang Maha Besar. Nampak tak? Okay? Okay, ulang balik sekali lagi. Kenapa nak belajar Asmaul Husna ni? Okay, pertama nak kenal Allah tu sendiri. Dan supaya dapat dapat berfikir dan menghayati nama-nama tersebut dalam kehidupan kita, kehidupan seharian kita. Kemudian yang kedua, membentuk cara hidup kita. Macam mana kita nak jadi orang Islam yang terbaik dengan melalui nama-nama Allah tersebut. Okey, yang ketiga, kita dapat mengabdikan diri kita kepada Allah, dapat beribadah kepada Allah lagi-lagi dengan dapat menyebut nama Allah dengan betul dan fasih. Dan sebutan itu sendiri adalah zikir, mengingati Allah. Dan yang keempat adalah memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT melalui nama-nama tersebut yang saya cakap tadi. Okey? Okay, ada soalan tak untuk sebab ni? Tak ada. Tujuan. Kenapa kita nak kena kenal Allah? Siapa rasa kat sini kita tak payah kenal Allah pun? Tak ada kan? Okay. Jadi kat sini semua kena kenal Tuhan diri masing-masing. Okay. Hidup kita sendiri itu pun nak kena kenal Allah. Jadi macam mana nak kenal Allah? Antaranya dengan namanya lah. Dan ciptaannya. Okey dah. Tak ada soalan kita tengok seterusnya keistimewaan Asmaul Husna. Apa bagus dengan Asmaul Husna ni? Nak tengok. Kita tengok apa keistimewaannya nama-nama Allah. Okey, pertama kita tengok, saya bacakan. Asmaul Husna hanya khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus untuk Allah sahaja. Khas, khusus, khas. Okay, tak boleh orang lain. Kalau pakai nama Allah ni kepada orang lain, kita telah mensyirikkan Allah. Okay? Faham Tidak ada sesiapa pun yang boleh dinamakan dengan nama Allah SWT sama ada secara hakiki ataupun majazi. Hakiki ni betul-betul, memang sebiji. Kau ni gemuk. Hakiki, nampak? Kau ni gemuk, kau ni kurus, nampak? Majazi ni kita buat perumpamaan. Kau ni macam besar macam bukit lah.
Ha, dia bukan besar macam bukit tapi perumpamaan lah. Kau ni garang macam singa lah. Ha, perumpamaan lah. Jadi kita tak boleh kita tak boleh buat perumpamaan dengan nama Allah. Faham tak? Kau ni penyayang lah macam maha penyayangnya Allah. Ha, tak boleh. Eh? Kita tak boleh buat macam tu. Okay? Kita tak boleh samakan Allah. Walaupun dalam keadaan kita nak ucapan saja pun tak boleh. Buat contoh pun tak boleh. Okey. Kalau hakiki lagi lah. Hakiki memang teruk lah. Kalau siapa buat hakiki, maksudnya dia yakin itu adalah Tuhan dia. Maknanya Allah ada sama darjat dengan orang yang dia namakan tu. Okey. Okey. Seterusnya, secara hakiki ataupun majazi. Faham hakiki dengan majazi ni? Faham. Hakiki ni betul-betul dapat nampak. Yang majazi ni kita di sebalik tu. Okey. Kita over sikit lah. Kita buat over. Kau ni kalau ketawa macam gempa bumi lah. Contoh. Over kan? Dia over sangat. Tapi kalau over sangat sampai kepada tahap kita mainkan nama Allah, itu dah tak boleh dah. Okey. Seterusnya, nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disekutui. Disekutui ni maksudnya ada kawan, ada yang setaraf dengan Allah atau dikongsi oleh sesiapa selainnya. Nama-nama tu dikongsi. Tak boleh. Allah saja yang layak. Kat atas tu kita dah belajar tadi kan. Allah saja yang layak untuk nama tu. Sebab apa? Allah sendiri yang namakan dirinya. Okey, kemudian disukut disuk dis sasun disekutui atau dikongsi. Tak boleh. Okey. Sama ada dari segi maknanya ataupun hurufnya. Maknanya betul-betul makna. Kita cakap dalam bahasa Melayu kan. Maha besar. Itu mana dia cakap orang maha besar? Akbar. Al-Kabir. Okey. Apa lagi? Yang selalu kita pakai. Ar-Rahman. Perkataan Ar-Rahman tu. Saya tak kata yang orang ni maha penyayang. Maha pemurah. Tapi saya nak sebut je Ar-Rahman kat dia je. Bunyi dia sedap. Rahman. Kan? Tak boleh. Itu huruf tu. Kita guna nama huruf-huruf perkataan tu untuk orang. Walau kita pun tak masukkan nama Allah tu, sifat Allah tu pada orang tu. Tapi hanya kita nak namakan dengan perkataan tu pun tak boleh. Okey? Faham Itulah nama Allah SWT yang maha agung. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena agungkan nama-nama Allah. Jadi kalau kita dengar orang main-mainkan nama Allah, tak kira orang Islam ke orang bukan Islam ke sesiapa pun, menghina nama-nama Allah ataupun dalam tulisan dia pijak ke apa ke, dia buat kotor ke, kita kena lawan. Bukan lawan, kita kena tegur lah. Nasihat. Sebab itu adalah perkara yang salah. Jadi kita kena jaga betul-betul nama Allah tu. Bukan Allah perlukan kita jaga dia. Tapi nak tunjukkan kita sebagai hamba-Nya, kita anggap serius nama-nama Allah ni. Okey? Bukan boleh buat main-main. Orang walau-lawak nama Allah pun tak boleh. Okey? Benda-benda ni hal-hal berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan iman, kita tak boleh main-main. Kamu pun jangan melawak-lawak. Okey, kita tengok erti kalimah Asmaul Husna beserta dalil nakli dan akli. Okey. Kalau ikutkan, saya cakap awal sekolah SRA daripada tahun 1 untuk subjek akidah ataupun tauhid, subjek tauhid, daripada tahun 1 sampai tahun 6 dia ada mula dengan nama-nama Allah. Okey. Daripada tahun 1, tahun 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 ni adalah sambungannya dah yang ke-77. Faham Jangan tiba asal Husna ke-77, 76 ke 1 mana? Tak jumpa. Tak ada. Sebenarnya adalah daripada tahun 1 lagi. Asmaul Husna tu. Dalam buku SRA. Kita belajar kafah. Okey, buku UPKK tahun 5. Okey, tapi untuk tahun 6 kita nak ambil UPSRA, kita ambil buku tahun 6 sahaja. Jadi dia start dengan 77. Tapi nanti ada masa nanti Ustaz akan bagi terjemahan nama-nama Allah yang 76 ke bawah. Okey? Ada masalah? Faham tak kenapa 77?
Ada buku tahun 5, 4, 3, 2 dan 1. Buku SRA tak sama dengan buku Kafar. Buku Kafar panggil Akidah. Buku SRA panggil Tauhid. Sama je tapi uh, silabus berbeza. Walaupun lebih kurang tapi tak sama susunan dia. Okey, kat sini kita tengok, saya cuba sentuh mana yang sempat. Kita tengok dulu muka surat 57. Nama Allah iaitu sorry. Okey. Yang ke-77, Asmaul Husna yang ke-77, Al-Wali. Apa itu Al-Wali? Okey. Al-Wali yang maha menguasai. Ini terjemahan dia. Hafal. Kena hafal Al-Wali yang maha menguasai. Wali-wali. Kan wali ni kan nak kahwin kan kena ada wali kan. Ha. Mana wali ni orang yang menjaga kita. Okay. Macam kata apa? Kalau keluarga, ayah tu akan jadi wali kita. Siapa kat sini? Yang apa belajar perempuan kat sini? Sumaya. Sumaya kalau nak kahwin nanti, ayah kamu akan jadi wali. Encik Mustafa kan? Sebab dia yang jaga kamu. Okey. Allah Al-Wali bererti Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menguasai. Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai seluruh alam ni. Setiap perkara yang berlaku adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya menjadi miliknya. Okey. Jadi Allah yang menguasai seluruh alam. Tak ada orang lain. Tak ada Tuhan yang lain. Hanya Allah sahaja. Okey. Setiap perkara yang berlaku adalah di bawah kekuasaan Allah. Hujannya, panasnya, gempa buminya, taufan, planet itu muncul, planet itu mati. Sama belajar pasal planet lah. Ada black hole, Jabar. Ada black hole ke apa kan. Semua itu adalah dalam pengetahuan Allah, dalam kekuasaan Allah. Dan semua itu adalah kepunyaan Allah. Kalau Allah kata tak jadi, tak jadilah. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Kun fayakun. Kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Senang. Okey, sebab itu kekuasaan Allah SWT. Jadi faham Al-Wali ni apa? Yang maha menguasai. Okey. Okey, kita tengok dalam Quran. Sebab kena ingat, Asmaul Husna ni dinamakan oleh Allah. Jadi, semua nama dalam Asmaul Husna ini ada dalam Al-Quran. Faham Yang apa Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wali. Okay. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala alam langit dan bumi, mulku, Malik, nama Allah kan? Langit dan bumi, dan tiadalah bagi kamu selain Allah Subhanahu Wa Taala sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Wali ni sebenarnya melindungi sebenarnya. Ni wali yang dapat melindungi, yang jaga kita. Nasr ni, Nasara. Pertolongan. Okay. Nampak Sebab tu yang Ustaz kata wali-wali tu ayah-ayah kamu yang melindungi kamu, yang jaga kamu. Jaga. Okay, dalil akli. Akli ni dah fikiran logik, secara logik. Perjalanan alam yang teratur, contohnya peredaran matahari, bulan dan bintang di atas paksinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya cakap tadi lah. Okay, faham Ada soalan dah untuk Al-Wali? Tak ada. Tak ada. Baguslah kamu.
Okey, seterusnya. 78. Al-Muta'ali. Al-Muta'ali ni apa? Yang maha tinggi. Al-Muta'ali ni bererti Allah Subhanahu Wa Taala maha suci dan terpelihara daripada segala kerendahan dan kekurangan. Maksudnya Allah terpelihara suci daripada segala yang rendah dan kurang. Paling top maksudnya paling paling top. Saya punya handphone panas kan? Dah hang. Dengar tak suara Ustaz? Dengar. Sangkut-sangkut tak? Tak ada. Okey Cuma gambar ustaz je yang lekat-lekat. Eh. Dia sangkut sikit. Tak apalah. Okey. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Baqarah ayat 255, ini adalah ayat kursi. Ini nama Allah pun banyak kat dalamnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Apa nama Allah? Aliyul Azim. Hang lah. Okey. Ni ayat kursi. Baca ayat kursi setiap hari. Lepas solat baca ayat kursi. Nak tidur pun baca ayat kursi. Allah akan jaga kamu dari gangguan jin dan syaitan dan manusia. Apa Allah berfirman? Panjang ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala tiada Tuhan yang berhak disembah. Okey, sebelum tu kita cari dulu. Allahu Akbar. Al-Muta'ali. Kat mana Al-Muta'ali ni? Aliyu. Mana tinggi yang bawah tu. Okey. Nanti baca sendiri Ayat kursi ni dah biasa dah. Faham Dialah yang maha tinggi. Okey, baik seterusnya. Al-Barru, yang maha membuat kebaikan. Maknanya semua orang buat baik, tapi Allah kebaikannya paling tinggi. Al-Barru berarti Allah Subhanahu Taala yang maha membuat kebaikan. Bila ada maha, adalah paling. Tak ada lebih pada dia lagi. Maha ni top. Dalam bahasa Melayu lah. Sebab tu kita tak boleh maha kepada orang. Hanya Allah saja boleh maha. Duli yang maha mulia. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kenapa ada maha situ? Maha mulia tu kembali kepada Allah, bukan kembali kepada raja tu. Kepada Agong, faham tak? Nanti silap. Duli tu yang raja tu. Duli ni benda yang hina. Maksudnya yang hina kepada yang maha mulia. Yang maha mulia ni Allah. Okay? Jangan salah faham bukan yang maha mulia tu kepada Agong. Jadi kita tak namakan pun. Jadi maha ini hanya untuk Allah sahaja. Okey. Kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan melalui nikmat yang dikurniakan kepada makhluk. Jadi kalau kita nak kira kebaikan Allah pada kita, ya Allah sangat banyak. Okey? Tak boleh challenge, tak boleh lawan. Okey?
Kamu buka mata je dah ada nikmat Allah, kebaikan Allah. Allah masih bagi lagi kamu untuk guna tubuh badan kamu ni. Allah masih bagi kamu oksigen. Allah masih bagi kamu kekuatan untuk berjalan, untuk mendengar, melihat, belajar. Ha? Semua ini adalah diizinkan oleh Allah melalui kebaikan Allah itu sendiri. Jadi nak kira kita saja, seorang saja pun dah banyak sangat. Apatah lagi satu alam ni, semua makhluk. Okay? Jadi bila kata kebaikan Allah ni bukan pada manusia sahaja, tetapi pada makhluk-makhluk yang lain. Okey, faham eh? Okey, baik. Firmannya inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barru rahim. Baru rahim ada di sini. Tapi kita tengok baru. Baru ni kita nak belajar. Surah Tur ayat 28. Sesungguhnya kami dahulu tetap menyembahnya dan memohon pertolongannya. Kerana sesungguhnya dialah sahaja yang sentiasa melimpahkan ihsannya. Lagi yang maha mengasihi. Sentiasa melimpahkan ihsannya. Wal baru ni. Maksudnya kebaikan lah. Ihsan. Berlaku ihsan kepada orang lain. Kita buat kebaikan kepada orang lain. Okey, faham eh? Dalil akli dia pula. Walaupun manusia banyak melakukan dosa tetapi masih diberikan pelbagai nikmat daripada Allah Subhanahu Taala. Contohnya semua makhluk diberi rezeki tanpa mengira muslim ataupun kafir. Kita tengok ada orang kafir yang kaya. Betul tak? Kita tengok ada orang jahat yang kaya. Kita dah belajar sebelum ni kan. Allah kalau orang yang jahat tu antara ujian Allah, Allah bagi dia lagi kaya. Bagi kaya macam Fir'aun. Allah bagi kuasa, bagi kuasa, bagi kuasa. Walaupun dia dah jahat, dia dah mengaku diri Tuhan pun Allah bagi dia kuasa. Nampak tak? Nak bagi dia sesat lagi. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Okey. Jadi Allah Subhanahu Taala dia tak kira yang baik ke yang jahat ke Allah bagi kat bumi ni. Kat dunia ni. Tapi bila ada akhirat nanti Allah Maha Adil, Allah akan adili apa yang kita buat di dunia ni. Kalau kita salah guna nikmat yang diberi pada Allah, kita guna kepada perkara-perkara yang jahat, yang maksiat. Jadi nikmat tu Allah akan balas balik di akhirat nanti. Faham tak Salah guna nikmat tu. Okey? Ada soalan tak untuk ni? Al-Barru? Tak ada Kita tengok seterusnya. Al-Muntaqim. Yang maha menyeksa. Tengok. Pelik lah. Allah ni seksa ke? Orang akan fikir Allah ni kejam ke? Boleh seksa. Kalau nak seksa ni Allah paling banyak menyeksa. Kita lupa tak yang Allah ada neraka? Kalau Allah... Kejut Ustaz. Kuat betul. Kalis. Kita tengok. Al-Muntaqim bererti Allah yang maha menyeksa. Kalau Allah seksa sesiapa di neraka memang siksaan yang sangat menyakitkan. Allah akan menyiksa hamba-hambanya yang ingkar dengan siksaan yang cukup dahsyat. Bukan boleh main-main. Kat dunia ni bolehlah kita gebang cakap apa? Kat dunia bolehlah kita cakap macam-macam. Berani ni kau curi lah, takut apa? Kau nak cakap bahasa yang menghina orang contohnya. Semalam kita dah belajar kan. Bahasa-bahasa yang menghina orang. Takut apa? Kan? Tapi bila di akhirat nanti, baru terasa macam mana Allah seksanya. Kadang kita rasa, aku buat jahat ni rasa tak berbaloi kena seksa macam ni. Kan? Tak solat je pun. Tapi kena masuk neraka, kena bakar berapa puluh ribu tahun. Tak baloi lah. Kan? Kata kan? Di sisi kamu memanglah, tapi di sisi Allah lain. Faham tak? Tak adil ni. Allah kata Allah maha adil. Aku hanya curi sikit je. Tapi kena seksa tu teruk ni kenapa? Tak ada. Allah maha adil dan siksaan Allah tu memang sangat teruk dan sangat dahsyat. Dan sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Allah tak akan seksa orang saja-saja. Mesti ada sebab. Kita tengok dalil nakalinya daripada Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatin la lahum adzabun syadid.
Wallahu azizun dzuntiqam. Furqan ni Quran lah. Nama-nama lain. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar. Orang kafir ni akan ayat-ayat keterangan Allah. Min qablu hudal linnas. Maknanya tak, ni tak ada. Dia start dari sini innal ladzina kafaru. Ni tak ada dalam ayat ni tak ada. Innal ladzina kafaru artinya sesungguhnya orang yang kufur bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah lahum. Keterangan Allah ni lah. Azabun syadid dan bagi mereka azab seksa yang amat berat dan ingatlah wallahu azizun dzuntiqam. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab seksa kepada golongan yang bersalah. Okey, nampak tak? Al-Muntaqim. Intiqam. Okey. Jadi Allah ni dengan azab seksa yang sangat-sangat dahsyat. Kita dah sebut Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Tapi bila dah sampai waktunya untuk Allah seksa orang-orang yang layak lah. Memang sangat teruk. Okey. Macam kadang ada ayat kita kan, oh baik. Tapi bila kita kena marah, ya Allah takut. Itu sekali lah. Kita baik-baik lah. Tapi bila Ustaz mengamuk, tak ada untuk kebaikan kamu juga. Okey, dalil akli. Okey, secara logiknya. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi balasan neraka bagi hambanya yang ingkar kepadanya. Jadi bukan siapa-siapa. Senang je. Yang ingkar. Hambanya yang ingkar. Kalau tak nak kena siksa, jangan ingkar. Okay, senang. Kan? Cakap senang lah buat. Dan tidak bertobat. Dia bukan saja ingkar tapi tidak bertaubat tak sesal. Dia tak menyesal apa yang dia buat. Contohnya, neraka wil bagi orang yang melalaikan salat. Iaitu meninggalkan salat dengan sengaja meninggalkan salat dia. Tanpa keuzuran. Memang akan dikenakan azab khas ni. Dekat neraka wil. Okey, faham Ada soalan tak untuk intiqam ni? Al-Muttaqim ni? Faham. Faham sama. Okey, tengok surah 82. Al-Afu. Yang maha memberi maaf. Al-Afu. Al-Afu afu anna. Kan kita baca doa kan? Apa maksudnya? Yang maha memberi maaf. Lebih kurang dengan Melayu pun. Al-Afu berarti Allah yang maha pemberi maaf. Allah SWT yang maha pemberi maaf bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Okey. Jadi kalau kamu buat dosa dan kamu sempat bertaubat, insya-Allah kamu bertaubat betul-betul sebaik betul-betul lah. Kau taubat main-main. Orang kata apa? Hangat-hangat tai ayam. Hangat-hangat tai ayam tu sekejap je. Ayam tu lepas dia buang air besar, dia panas. Lepas tu dia sejuk sekejap, lepas tu keras. Kan? Macam tu lah. Semangat. Aku sedih lepas baru tengok cerita mengisafkan kan. Dengar, aku insaf. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, ya Allah. Nangis-nangis. Okey, lepas tu dah habis. Jom. Kawan ajak buat jahat. Okey, jom. Apa ni? Tak ada. Macam kita dah belajar tadi. Awal-awal tajuk kan. Taubat. Bila bertaubat ni, kita menyesal dan kita tak akan buat lagi kejahatan tu, maksiat tu. Okay? Dan kita sentiasa berterusan melakukan ibadah supaya Allah dapat mengampunkan kesalahan kita yang sebelum tu. Faham Jadi kalau nak maaf pun bukan maaf saja. Jangan kamu buat dosa, relax dulu. Allah maaf, maha pemberi maaf. Kalau kamu sempat. Macam mana kalau kamu tinggal buat dosa, tiba kamu Allah matikan kamu, tak dan. Macam Fir'aun. Dekat nak tenggelam laut tu, dia nak kejar Nabi Musa, dah tenggelam laut tu, time tu pun nak bertaubat, tak dan dah. Faham tak? Ini dari nakli dia. Surah An-Nisa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak cari perkataan afu In tubadu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira. Nampak perkataan afu?
Sekiranya kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau kamu memaafkan kesalahan yang dilakukan terhadap kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa, Maha Kuasa. Afun, Maha Pemaaf. Maaf. Garis. Kita nak cari dari dalil ni, kita nak tahu mana dalil yang cerita pasal nama Allah tu. Setiap kali saya baca dalil, kamu gariskan. Okey? Jadi Allah nak cerita dalam ayat ini apa? Orang yang sentiasa buat kebaikan. Okey, kalau kesalahan orang lain disimpan. Dia tak cerita. Dia maafkan orang. Orang yang macam ni, dia dia menghayati nama-nama Allah yang Maha Pemaaf. Allah walaupun Maha Berkuasa, boleh buat apa saja yang Allah nak, tapi Allah tetap maafkan. Kalau orang itu bertaubat dengan sebetul-betul taubat. Kita tengok dalil akli pula. Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan hamba-hambanya jika mereka insaf. Ini penting ni. Insaf. Di atas kesalahan yang dilakukan sehari-hari. Contohnya orang kafir yang memeluk Islam ibarat kain putih yang bersih kerana dosa-dosanya yang lalu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh paling senang. Bila orang kafir yang musyrikkan Allah, buat dosa besar berpuluh-puluh tahun, contoh dia kalau dia masuk Islam umur dia dah tua, bila dia masuk dapat hidayah daripada Allah, lepas tu dia masuk Islam, dosa-dosa dia sebelum dia minum arak, dia makan khinzir dan sebagainya, Allah ampunkan semua. Dia kosong. Kosong. Zero. Macam nak raya tu kan. Kalau dia masuk Islam sebetul-betulnya. Kalau dia masuk Islam sebab nak kahwin ke, masuk Islam sebab nak duit ke, nak zakat, nak minta orang tolong dia ke, itu antara dia dengan Allah. Okey? Tapi secara asasnya kalau sesiapa dapat masuk Islam, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang lampau. Faham ya? Jadi kita pun kena jadi macam tu. Kita kena jadi orang yang pemaaf. Okey, orang buat kita kesalahan orang buat kesalahan kepada kita, yang boleh kita maafkanlah. Yang ke-83 Ar-Rauf. Okey, salas ni. Lepas tu kita berhenti, kita sambung. Yang Maha mengasihani, Ar-Rauf. Rauf dah dengar nama orang. Abdul Rauf. Orang suka nama dengan Ar-Rauf ni. Ar-Rauf ni berarti yang Maha mengasihani. Kasihan lah. Allah SWT bersifat Maha Pengasih kepada hamba-hambanya dengan limpahan kasih sayang. Okey. Jelas. Allah bersifat Maha Pengasih kepada semua makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Siapa boleh cari kat sini? Rauf. Ar-Rauf. Kat mana? Tak jumpa? Sebelum habis tu. Okey. Saya tak baca, tak apalah. Dia dah habis masa dah ni. Kebaikan bagi kamu, ia pula menumpukan perasaan balas serta kasih sayangnya kepada orang yang beriman. Okey. Terjemahan bahasa Arab kadang-kadang kena ubah. Ke dalam bahasa Melayu, dia kena ubah susunan je. Jadi kadang ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Okey. Jadi kamu kena faham. Okey. Kadang ada perlukan kurungan. Kan yang di kurungan-kurungan ni. Penting juga sebenarnya. Sebab kadang-kadang dalam Al-Quran kita boleh, bila kita baca satu ayat, ada perkataan tersembunyi dalam tu. Contohnya kata ganti nama. Tamir atau Ma'ir. Contohnya lah. Okey. Jadi dalil akli pula. Yang ni. Kasih sayang. Silap. Perasaan belas. Kasih sayang ni Rahim. Rauf ni perasaan belas. Ya, berikan aku belas kasihanilah aku. Menyayangilah.
Okey, dalil akli dia. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi hamba-hambanya yang taat kepadanya dari bala bencana. Contohnya, seorang wanita yang terperangkap dalam gempa bumi dijumpai masih hidup walaupun tidak makan dan minum selama berapa hari. Kalau dia tertimbus, ada kisah perempuan yang tertimbus tapi rupanya dia masih hidup. Mana yang Allah jaga dia. Okey? Faham dalil akli untuk Rauf ni? Ada soalan tak? Rauf? Siapa ada soalan? Okey. Saya nak kamu buka YouTube, cari Asmaul Husna. Boleh? Boleh. Ya, kita cari. Cari yang macam ni lagu dia. Oh, tak boleh masuk internet. Salah je. YouTube ni salah. Ada banyak lagu Asmaul Husna. Tapi kita baca yang famous. Okay. Satu sama-sama. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم الغفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع
ليس كمثله شيء Ada habis dah. وهو السميع Lupa nama Allah dah yang tadi. البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Okey, ingat ya. Kau boleh dengar nasyid ni, hafal. Tak susah. Biasakan tiap hari. Kalau tiap hari pun boleh. Tak sampai berapa minit je, 2-3 minit je. Kejap je, Cuma nasyid tadi laju. Nasyid tadi laju sikit. Okey. Okey, ada soalan tak sebelum kita tutup dulu? Kita tangguh kelas kita hari ni. Okey, esok Ustaz ada urusan nak hantar nenek Ustaz pergi vaksin. Jadi petang esok kita ada kelas. Tapi Ustaz akan bagi kerja sahaja. Okey? Baik. Okey, insyaAllah itu saja untuk hari ini. Ada soalan tak pasal kita belajar tadi? Tentang Asma Husna? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami semasa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajunya semuanya.